Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam siri kita memperkatakan tentang alangkah mudahnya belajar bahasa Arab. Jadi hari ini kita nak lihat apabila kita belajar bahasa Arab, proses terjemah tu, apakah peranannya proses terjemah dalam mempelajari bahasa Arab. Pada pendapat Ustaz, kalau kita nak belajar bahasa Arab ataupun mana-mana bahasa, masalah terjemah hendaklah dijauhi. Naqul ibta'id anha biqadril imkan. Kalau boleh kita jauhkan daripada menggunakan pendekatan terjemah. Yang kedua, kita hendaklah menggunakan perkataan seerti. Jadi tak perlulah kita merujuk kepada terjemah, sebab nanti kalau kita terjemah, kita akan lupa bahasa yang kita sedang pelajari. Yang kita ingat adalah bahasa yang kita terjemah. Kadang-kadang terjemahan tu tidak betul. Maka macam mana kita nak buat sekiranya kita nak memahami perkataan tersebut? Di antara bendanya ialah boleh kita guna bahasa perantaraan, sebab tujuannya untuk kita meningkatkan kefahaman kita supaya perkataan baru yang kita belajar tu dia lebih melekat daripada kalau kita terjemah. Kemungkinan kita tak ingat bahasa yang kita sedang belajar. Mungkin kita teringat perkataan maksud yang kita terjemah. Contohnya kalau kita kata al-bait, maka kita pun terjemah al-bait tu dengan makna rumah. Mungkin perkataan al-bait tu tak ingat, kita ingat rumah-rumah. Cuba kita hentikan, jangan guna al-bait itu dengan menterjemahkan rumah. Kita guna contohnya house ataupun mana-mana bahasa lain. Jadi dia lebih membantu kita untuk kita mengingat perkataan tersebut. Cara yang kedua ataupun cara yang ketiga, kalau kita nak belajar bahasa Arab, apabila kita berdepan dengan perkataan, maka kita nak faham perkataan tersebut adalah melalui ayat. Satu, dengan cara kita guna kata seerti. Yang kedua, kita guna bahasa asing selain daripada bahasa ibunda kita. Yang ketiga, kita cuba memahami lafaz tersebut atau perkataan tersebut dengan melalui ayat. Jadi kita memahami perkataan itu dalam bentuk ayat. Kalau kita nak terjemah, kita juga boleh terjemah, tapi hendaklah terjemahan tersebut hanya kepada perkataan yang sukar yang terdapat dalam ayat tersebut. Maka sebab itu Ustaz cadangkan, kalau kita nak hafal, jangan kita hafal perkataan, kita hafal dalam bentuk ayat. Jadi dengan cara macam ini kita dapat menggunakan bahasa. Walau bagaimanapun, kalau tujuan pembelajaran kita untuk mendalami bahasa, bolehlah kita menghafal perkataan. Tetapi kalau tujuan kita mempelajari bahasa, kita nak boleh kita guna, artinya kita nak boleh nak menulis, kita nak bercakap, maka hendaklah kita elakkan daripada kita terjemah. Jauhkan sebaik mungkin terjemahan. Dalam siri hari ini juga Ustaz akan menyebut dalam bahasa Arab ini, apabila kita belajar bahasa Arab, dia ada satu konsep yang kita panggil ziyadatul mabna wa dilalatuha ala ziyadatil makna. Apa maksud dia? Maksudnya kalau kita jumpa perkataan dalam bahasa Arab, dua perkataan dia mempunyai asal yang sama. Jadi kalau dia mempunyai asal yang sama, jadi perkataan ini pertama dan kedua ni ada perbezaan. Di mana kita jumpa perkataan kedua, hurufnya berbeza lebih daripada perkataan yang pertama. Maka penambahan huruf ini juga membawa kepada maknanya bertambah. Maknanya turut bertambah. Ataupun kita panggil dalam bahasa Arab, kullama zadal lafzu zadal makna. Apabila lafaznya bertambah, maknanya turut bertambah. Contohnya kalau kita kata jalasa dengan yajlisu. Jadi jalasa ada 3 huruf, yajlisu ada 4 huruf dengan kita tambah ya. Maka sudah tentu jalasa yajlisu ini datang daripada asal yang sama. Daripada jim lam sin. Cuma dalam yajlisu kita tambah ya, maka yajlisu sudah tentu mempunyai makna yang lebih daripada jalasa. Sebagaimana kita tahu, kalau jalasa dia mempunyai makna yang tetap dalam jalasanya, iaitu duduk. Dia ada duduk. Dalam yajlisu pun ada makna duduk.
yang berbeza di sininya, kalau jalasa ada makna zaman telah berlalu dan orang yang melakukan perbuatan jalasa. Artinya dia telah duduk, dia pernah duduk, dia tadinya duduk. Tapi kalau yajlisu, makna duduk kekal ada sebab dasar perkataannya adalah sama. Maka dia berubah makna menjadi dia akan, nanti dia akan duduk, dia selalu duduk, dia sedang duduk. Jadi perbezaan tu sudah berubah. Kalau dalam perkataan jalasa hanya ada satu saja makna telah, tetapi kalau dalam yajlisu sudah membawa 3 makna dari sudut masanya, iaitu masa perbuatan jalasa itu berlaku. Konsep ini juga boleh kita lihat dalam bulan Ramadan. Selalunya kita membaca surah Al-Qadar, tak? Di ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruh. Kita lihat perkataan tanazzalu. Mungkin pelajar-pelajar yang belum memahami bahasa Arab nahwunya, mungkin mereka kata tanazzalu ini fi'lun madin. Sebenarnya dia fi'lun mudhari'. Macam mana kita tahu dia fi'lun mudhari'? Kerana lam tu berbaris dhammah. Jadi asal perkataan ini ialah tatanazzalu. Kenapa dalam Al-Quran dia ditulis ataupun disebut sebagai tanazzalu, tidak tatanazzalu yang sepatutnya? Adakah itu satu kesilapan Al-Quran? Tak mungkin. Sudah tentu tidak mungkin. Jadi apa di sana, apabila Al-Quran menyebut tanazzalu tidak tatanazzalu, mesti ada mesej yang disampaikan. Sebab mana kita sebut tadi, kalau fa'ilun madin dia menunjuk masa telah lepas, kalau fa'ilun mudhari' dia membawa makna akan, selalu ataupun selalu. Biasanya selalulah fa'ilun mudhari' ini. Apabila Al-Quran menyebut tanazzalu, dia dah buang tak di hadapan yang memberi makna selalu. Maka para malaikat yang turun ke bumi pada malam tersebut bukan selalu. Kalau kita guna tatanazzalu, artinya setiap malam dia turun. Tetapi oleh kerana malaikat turun hanya malam itu saja, maka sebab itu perkataan tanazzalu ini dibuang tak. Itulah yang pernah dibincang, yang ada dibincang oleh para ulama kita. Kenapa tak itu dibuang? Untuk menggambarkan bahawa malam Lailatul Qadar ini hanya berlaku pada malam itu saja, tidak berlaku pada keesokan hari. Kerana kalau kita guna tak, maka dia akan menunjuk makna itu berlaku sampai ke akhir Ramadan. Di sana juga dalam kaedah ziyadatul mabna wa dilalatuha ala ziyadatul makna ini juga kita boleh mengatakan setiap bahasa itu dia mempunyai bunyi dia. Maka bunyi ini dia akan mengikut makna yang kita nak sampaikan. Sebagai contohnya, kalau ustaz kata nazala wa nazzala wa anzala, maka nazala bunyinya tidak sama dengan nazala dan tidak sama dengan anzala. Sudah tentu nazala akan membawa makna kurang daripada nazala, dan anzala akan bawa makna lebih daripada nazala. Begitu juga daripada nazala, begitu juga nazala. Begitu juga perkataan fahima dengan fahim. Jadi dalam fahimun ada kita buat penambahan alif. Ini membuktikan mesti ada makna. Jadi untuk kita tahu perbezaan makna, kita mesti ikut siri yang khusus untuk pemahaman kita dalam siri-siri tata bahasa Arab. Apa yang ustaz sebut dalam siri-siri ini hanya sekadar untuk memberi gambaran bahawa dalam bahasa Arab perlu kita memahami perkara-perkara begini. Begitu juga perkataan saum dan siam. Perkataan saum itu merujuk kepada makna berpuasa. Siam pun makna berpuasa. Tapi kenapa saum dan siam? Jadi saum lebih sedikit makna perkataannya daripada siam. Maka sudah tentu siam membawa makna lebih daripada saum. Itulah saja yang Ustaz ingin sampaikan dalam siri ini, dan kita akan jumpa lagi dalam siri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.